warga Malaysia. Berdiri bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nurhayati Rusli, Datuk Dr. Chong Chee Kiong dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 59 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan discharge daripada ward adalah sebanyak 5,571 kes, iaitu bersamaan dengan 80.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 17 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 22 kes baru yang telah dilaporkan. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,894 kes dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,210 kes. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 22 kes baru yang dilaporkan, 5 adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Manakala 17 kes adalah penularan tempatan, di mana 9 kes adalah bukan warga negara Malaysia. Sehingga kini terdapat 13 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 7 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan COVID-19 setakat ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 113 kes, iaitu bersamaan dengan 1.64% daripada jumlah keseluruhan kes. Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan bimbang dan khawatir melihat peningkatan pergerakan dan perjalanan individu merentas negeri, terutamanya menjelang perayaan yang bakal tiba. Seperti yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Kluster Keselamatan, pemeriksaan yang telah dijalankan oleh pihak polis di Raja Malaysia pada 15 Mei 2020 mendapati bahawa sebanyak 508 kenderaan telah cuba merentas negeri atas alasan mahu pulang ke kampung. Jumlah ini telah meningkat pada 16 Mei 2020 iaitu kepada 1,248 kenderaan yang cuba merentas negeri untuk pulang ke kampung. Mereka telah diarahkan berpatah balik oleh PDRM. Kementerian Kesihatan menghargai usaha dan terima kasih atas tindakan penguatkuasaan oleh PDRM bagi memastikan pematuhan masyarakat kepada syarat-syarat PKPB terus kekal tinggi. Ini penting supaya orang ramai tidak menyalahgunakan kelonggaran yang telah diberikan oleh kerajaan. Sehingga 17 Mei 2020, sebanyak 971 kes positif COVID-19 iaitu bersamaan dengan 14.1% telah mempunyai sejarah merentas negeri. Tambahan pula, sebanyak 18 kluster daripada jumlah keseluruhan 49 kluster yang pernah dicatatkan di Malaysia juga adalah berkaitan dengan aktiviti merentas negeri. 10 daripada kluster-kluster tersebut adalah masih aktif setakat kini. Kes-kes positif COVID-19 yang berkait rapat dengan aktiviti merentas negeri adalah amat membimbangkan sekiranya ia terus-menerus berlaku walaupun selepas penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Masyarakat harus berwaspada semasa tempoh perayaan yang bakal tiba kerana ini mungkin menjadi pemangkin kepada penularan jangkitan COVID-19 ke kawasan-kawasan yang kini telah mencapai status zon hijau. Tindakan pembendungan wabak COVID-19 di negara kita sememangnya merupakan tanggungjawab setiap seorang rakyat Malaysia. Adalah amat penting pemekasaan awam termasuk pemekasaan komuniti, keluarga dan individu seperti mana yang telah disarankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Oleh itu, tindakan ini wajar dijadikan satu kelaziman dalam kehidupan seharian selagi COVID-19 masih wujud. Semua peringkat dan lapisan masyarakat perlu mengambil tanggungjawab sosial dalam memerangi wabak COVID-19 di Malaysia dengan kekal patuh kepada SOP
iaitu yang pertama, syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB. Yang kedua, orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Amalkan penjarakan sosial pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Orang ramai turut diingatkan supaya patuh kepada 3C dan 3W seperti disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Elakkan 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, iaitu wash. Sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala, wear, dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep kepada peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin, sentiasa lakukan aktiviti disinfeksi, duduk di rumah dan hanya keluar sekiranya ada urusan penting sahaja, dan dapatkan rawatan segera jika bergejala. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan sehingga 17 Mei 2020 melibatkan hanya satu lokaliti. Lokaliti tersebut ialah kawasan pasar Jalan Osman di daerah Petaling, iaitu bandar Petaling Jaya. Tiada pertambahan kes dicatatkan hari ini dan jumlah kes positif adalah 28, melibatkan 2 kes di luar kawasan PKPD. Ia juga melibatkan 21 bukan warga negara. Yang kedua ialah kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Setakat ini 38,911 kes telah diambil dan disaring, dan yang jumlah kes positif ialah 2,375, iaitu ada pertambahan 11 kes melibatkan 5 generasi. Seterusnya, saringan COVID-19 di 370 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 17 Mei 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 19,771 dan jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 13,656 bersamaan dengan 69.1%. Jumlah kes positif ialah 658, iaitu bersamaan dengan 4.8%. Mereka yang bergejala adalah 96, iaitu 14.6%. Manakala mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 562 bersamaan dengan 85.4%. Seterusnya, laporan warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara dari 3 April hingga 17 Mei 2020 melibatkan sejumlah 36,900 individu dan 28,984 telah selesai tempoh kuarantin, iaitu tempoh selama 14 hari. Dan jumlah kes positif setakat ini adalah 369 kes, iaitu ada pertambahan 4 kes. Masing-masing satu kes daripada United Kingdom, Amerika Syarikat, Mesir dan India. Seterusnya, laporan COVID-19 di 350 pasar sehingga 17 Mei 2020. Dan jumlah peniaga dan lain-lain yang telah dikenal pasti adalah 37,133 individu. Dan jumlah yang disampel dan diuji adalah 29,594 bersamaan dengan 79.7%. Dan kes yang positif ialah 259, iaitu bersamaan dengan 0.9%. Dan 28, iaitu 8% buah pasar
telah dikesan positif. Seterusnya, laporan kluster COVID-19 yang masih aktif di Malaysia sehingga 17 Mei 2020, iaitu yang pertama ialah kluster Kampung Sungai Lui. Ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes keseluruhan ialah 187. Yang kedua ialah kluster Pasar Caukit, ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 81. Dan yang ketiga ialah kluster Pudu, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 33 kes. Seterusnya dimaklumkan iaitu ujian untuk bukan warga negara, saringan telah dilaksanakan untuk 26,425 dan mereka telah diuji. Yang positif adalah 1,307 bersama dengan 4.9% dan 458 bukan warga negara masih dalam rawatan iaitu 35%. Dan mereka yang telah dimasukkan di ICU adalah 3 iaitu 0.7% dan melibatkan 4 kematian iaitu 0.3%. Seterusnya dimaklumkan keupayaan harian makmal COVID-19 setakat 16 Mei 2020. Kapasiti maksima yang telah dicatatkan ialah 27,233 dan semalam kita berjaya melaksanakan 23,860 daripada 23,860 sampel daripada 45 makmal iaitu bersama dengan 88%. Dan saya seterusnya membuka kepada soalan dan pertanyaan, dipersilakan. Soalan. Mungkin KKM boleh meningkatkan saranan untuk memperketatkan lagi enforcement sebab itu kita tidak boleh semata-mata mengharapkan kepada disiplin sosial dan pematuhan SOP. Enforcement juga begitu penting untuk pastikan orang ramai mematuhi undang-undang di bawah PKP. Begitu juga dan satu lagi, pergerakan merentas negeri. Kalau diikutkan jumlah dia begitu tinggi dan kita tahu 18 kluster daripada jumlah keseluruhan 49 kluster juga dicatatkan berkaitan dengan aktiviti merentas negeri. Mungkin sudah tiba masanya enforcement perlu ditingkatkan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sekarang ni kita dah ada SOP telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan apa yang pasti ialah kita kena patuh kepada SOP. Dan kalau SOP tak dipatuh, jadi kita mungkin akan jalankan penguatkuasaan. Dan perkara ini kita akan bincang bersama di mesyuarat MKN. Dan tindakan ialah tindakan bersepadu, bukan hanya Kementerian Kesihatan tetapi dengan pelbagai agensi dan lihat bagaimana kita dapat menguatkuasakan kepatuhan kepada SOP tersebut. Jadi perkara ini memang merisaukan dan membimbangkan Kementerian Kesihatan. Tetapi Kementerian Kesihatan merayu kepada setiap individu, setiap keluarga dalam masyarakat supaya patuh. Walaupun kita ada di tempat, di kedai ataupun di supermarket, pastikan kita ada SOP dan kita patuh pada SOP tersebut. Ini adalah untuk melindungi kita daripada jangkitan COVID-19 sebab kita tak nampak virus COVID ni. Jadi apa yang pasti ya, kalau kita dapat jarakkan iaitu sekurang-kurang 1 meter, jadi kita tak dijangkiti dan juga sentiasa menggunakan hand sanitizer dan pakai mask kalau di tempat awam. Inilah saranan daripada Kementerian Kesihatan dan kita harap perkara ini dipatuhi di setiap tempat. Dan penguatkuasaan akan kita bincangkan bersama nanti di mesyuarat MKN untuk melibatkan pelbagai agensi. Yang itu pertama. Yang kedua, memang betul kalau kita lihat memang tindakan kita telah laksanakan untuk penguatkuasaan untuk merentas negeri. Jadi kita tak nak kes-kes contoh ni di wilayah Persekutuan dan juga di Selangor yang ada di zon merah. Apabila mereka pulang, besar kemungkinan mereka boleh membawa virus tersebut.
Dan apa yang kita bimbang ialah kalau mereka merentas negeri zon hijau, di negeri yang zon hijau mungkin akan juga mendapat jangkitan nanti. Jadi kita juga melihat pada pengalaman di luar negara, iaitu di Iran contohnya, apabila mereka ada perayaan dan ramai di kalangan penduduk mereka balik ke kampung dan jangkitan juga meningkat. Jadi kita pasti akan meningkat jangkitan kalau kita tak patuh kepada SOP. Dan merentas negeri kita tidak benarkan. Tetapi apa yang penting lagi dalam kalau kita lihat dalam negeri tersebut, kalau kita boleh kurangkan dari segi merentas daerah dan juga hadkan dari kita mengunjung dalam musim perayaan. Kalau kita lihat, kita sekarang ni memperkasakan komuniti, kita memperkasakan keluarga dan individu. Jadi sekurang-kurangnya individu dan keluarga boleh mengambil tindakan positif. Contohnya curfewkan rumah tersebut. Jadi perayaan kali ini perayaan di rumah, iaitu rumah tertutup. Yang ni yang kita nak pastikan. Walaupun ahli keluarga yang pulang daripada daerah lain, pastikan mereka amalkan SOP, iaitu meningkatkan kebersihan dan juga mengambil langkah-langkah pencegahan seperti mana yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Ada fungsi artikel yang berkenaan kemungkinan virus COVID boleh masuk melalui mata. Jadi adakah Bupati KL akan menggalakkan penggunaan face shield? Jadi yang ni satu virus tersebut akan masuk dalam tubuh kita kalau kita sentiasa menggosok mata kita ataupun dengan menggunakan tangan ataupun jangkitan daripada tangan kita dan kita sentuh pada muka dan sebagainya. Dan apa yang kita kena sarankan ialah yang penting kalau kita ada penjarakan yang sekurang-kurangnya 1 meter, jadi kita dah elakkan satu, iaitu benteng kita untuk dijangkiti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di halayak ramai ataupun di tempat awam, kita kena pakaikan mask. Dan kalau mereka di tempat awam, pastikan sentiasa cuci tangan dan jangan sentuh mata dan muka. Inilah saranan yang telah nasihatkan kepada semua untuk kita amalkan. Jadi atas kita sekarang ni, kita lah menjaga kita menjaga keluarga kita dan kita menjaga masyarakat kita. Assalamualaikum. Awal bulan ini Datuk kata bahawa mempunyai sakit positif COVID-19 pertama yang diuji dengan ubat antiviral remdesivir. Ada update tak Datuk mengenai jumlah pesakit yang ambil ubat tu dan sejauh mana keberkesanannya? Setakat ni kita ada 9 hospital yang telah masuk dalam kumpulan kajian, iaitu Solidarity Trial, yang ubat kita pun dah terima untuk 100 pesakit. Tetapi kalau kita lihat sekarang ni pesakit kita semakin kurang. Jadi ubat ni kita gunakan untuk pesakit dalam kategori 4 dan 5. Dan pesakit di ICU pun kita lihat dah kurang dah. Jadi kita dah mulakan untuk menggunakan kepada pesakit kita. Yang pertama kita gunakan di Hospital Sungai Buloh, dan yang 9 lagi hospital masih kita melaksanakan ujian ataupun gunakan ubat tersebut, tetapi masih dalam proses penggunaan. Jadi tempoh dia menggunakan ubat tersebut tu lebih 2 minggu. Jadi kita lihat akan setakat ni tak ada masalah apa dalam segi penggunaan ubat. Tetapi apa yang pasti adalah ini satu kaedah untuk kita membuat rawatan. Kita juga memberi ubat-ubat yang lain. Tetapi yang ini untuk kajian yang kita gunakan untuk remdesivir itu yang untuk pesakit-pesakit kita sebagaimana mengikut protokol kajian yang telah diberi oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Before this, you have mentioned the executive cluster, the UDA has donated. There are 9 patients who has been recovered and discharged, donated blood for them to do research on their plasma. So, is there any updates on this? Yeah, so far we have 9 patients donated the plasma for research as well as to be used by patients. So they donated 9 of them. 3 of them donated twice. So we have actually, so each donation about 500 mils. 500 mils, we are able to have 250 mils per pack. So we have 9 plus 3,
second donation is 12. So we have 22 packed plasma ready. So we have that in place, but we have not used it for the 22 plasma is available in our setup. If there's a need, then we will use the plasma. So we also have distributed this plasma not only in Kuala Lumpur but also to Kuching, Sarawak, as well as in Sabah. So I think the only thing is that when to use this. So we already have the capacity, but if there's an indication to use the plasma, we will, especially in those patients who have poor immune response. Because this plasma from the infected patient before, they have a high antibody response. So that's the reason why I think we can actually use the plasma for this if it's indicated. So far we have not used it, but we have 22 packs ready. We also have another 10 patients willing to come forward to do, already willing to come forward, but we are screening them before we continue to take the plasma, and then to have the plasma to treat other patients. So far I think a good response so far. Yeah. Assalamualaikum Datuk. Salam. Ada pasaraya tertentu yang meletakkan syarat umur untuk masuk. So my question is, how young or how old is considered high risk? The second question is it appropriate for businesses to ban senior citizens from entering their premises? So the high risk group, kalau kita kata high risk group ialah warga emas. The definition of warga emas ialah 60 tahun ke atas. Dan especially ataupun kalau 60 tahun ke atas dan ada penyakit-penyakit kronik, contohnya kencing manis, darah tinggi, jadi risiko mereka lebih tinggi. Dan untuk kanak-kanak ialah bawah 12 tahun. Kalau kita lihat di hospital pun, kita tak benarkan membawa kanak-kanak 12 tahun ke bawah datang ke hospital. Jadi kerana kita bimbang ada jangkitan kuman di klinik ataupun di hospital. Kalau boleh jangan bawa kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah, dan juga warga emas yang berumur 60 tahun ke atas, terutamanya mereka yang ada penyakit kronik, datang ke tempat-tempat awam, contohnya di hospital ataupun di supermarket. Jadi inilah nasihat kita kepada golongan yang berisiko ni. Jadi elakkan. Apa yang penting ialah mereka yang bertanggungjawab, ibu bapa, pastikan mereka tak bawa anak-anak ke tempat awam dan juga di hospital. Semalam Datuk ada mention MP, pasal MP yang dah buat saringan kan. Jadi mungkin Datuk boleh share keputusan penuh MP yang dah buat saringan. Setakat ni kalau kita lihat jumlah yang telah dikenal pasti adalah 960, iaitu MP dan warga kerja di Parlimen 960. Tetapi yang hadir untuk saringan dan ujian ialah 950, dan kita juga telah dapat keputusan untuk 948 negatif. Dan 2 masih pending, mungkin kita akan dapat keputusan di petang ni, dan 10 tidak hadir, iaitu 10 tidak hadir, 8 adalah warga kerja di Parlimen, dan ada 2 MP kerana mereka telah sedang dikuarantinkan kerana ada kontak rapat dengan pesakit yang positif. Jadi setakat ni ialah yang 2 pending pun negatif, jadi 950 semua negatif. Jadi daripada 960 yang telah dikenal pasti, 950 adalah negatif dan 10 tak hadir untuk melaksanakan saringan, termasuk 2 MP. Okey, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.